Kau memang tak kojo. Bukan tak rasa tu. Minum daripada pagi. Mana? Wahal pejabat baru kok cantik, pejabat ni kompleks, ibu pejabat Majlis Pembandaran Kuantan, yang mana setiap department ada pantry masing-masing. Bawa lah macam orang dulu. Seorang bawa nasi, seorang bawa lauk, penjimatan. Kau bukan tak biasa dalam musim PKP itu, semenjak masuk grup masak apa pun tak jadi kan? Kan bawa lah lauk masing-masing. Ni Tuhan uji kita ni. Tuhan uji kita dengan betul. Kalau orang cakap dengan saya, kerja kerajaan, kerja tak banyak tu, saya setuju. Sebenarnya kena faham tau. Faham tu maksud saya, jangan marah dulu. Kerja kerajaan berbanding kerja swasta. Kerja swasta, kerja dia banyak. Banyak. Dan benda tu pelbagai tahap benda yang dibuat. Tetapi tanggungjawab dia tak besar. Kerja kita pula macam tak banyak, tapi tanggungjawab besar. Bila silap sikit, keluar muka depan. Ada masalah, cepat wah. Shopping apa orang kata? Random shopping. Tiba-tiba KSN datang, pergi dekat kaunter, tengok seorang-seorang. Tengok macam mana, kojo tak kojo. Dia ada 4 jenis pekerja, Datuk. Dekat dalam majlis ni ada 4 jenis pekerja. Pertama, nama dia administrator. Dia masuk pukul 8, balik pukul 5. On time. Fleksi pun tak ada. Zaman saya dulu, saya kata tak payah nak kontrol. Semua 8-5. Jangan banyak cekadak nak masuk 7 setengah, nak balik awal. Tak ada. Semua 8-5. Kan? Dia masuk pukul 8, balik pukul 5. Yang pukul 5 tu cuba tengok. Muka yang sama setiap hari dekat mesin pancekat tu. Cuba tengok. Dan untuk memastikan dia saja yang duduk pada pukul 5 itu, dia kena 5 atau 10 minit lebih awal daripada biasa. Dia dah curi belum? Curi. Amanah dah tak ada. Habis. Burn. Tak ada siapa yang tengah sambil menunggu buat kerja. Jangan bohong. Semua tunggu macam ni. Dengan pegang kad dia. Orang lain lalu belakang. Kan? Yang tu. 8-5. Kategori kedua, nama dia performance. Kerja memang gila bab satu. Gila babi lah. Kerja dia memang Datuk YDP, Datuk Setiausaha suka dengan dia. Sebab dia ni jenis kerja deadline. Meja botol rabur, bos sepah. Sampai ke kaki-kaki pun ada file lagi. Bos sepah. Memang kalau cakap dengan dia, dah siap belum? On the way. Makna dia buat. Dia ni masuk kadang-kadang terlewat sikit. Antara 8-5 minit, pukul 8, 8-2 minit, 8-3 minit. Dia lewat sikit. Tapi balik memang lambat. Orang dah balik, dia mesti belum balik lagi. Ini kerja deadline punya orang. Memang gila-gila punya kerja lah. Kadang-kadang orang tanya, mana file aku bagi kau tu kat kaki tu. Dia tahu file tu kat mana. Kategori yang ketiga, nama dia entrepreneurs, usahawan, meniaga je kerja kat pejabat. Ada. Kau tak beli, tak apa. Tengok je dulu. Tak apa. Datuk, dia gelak tu mana betul tu Datuk. Dia cakap apa? Dia dah ada kau. Dia cakap dia tahu tadi. Saya tunjuk-tunjuk ke orang dah tahu. Dan kategori yang keempat, nama dia followers. Dia tengok ikut orang je. Okey, hari ni bos tak ada. Pukul 4:30 dah boleh balik dah. Weh, kau balik tak? Kalau balik sama. Dia macam tu lah. Dia ikut orang. Dia tengok kita kategori yang mana. Yang paling bagus sekali adalah walau apa pun ciri-ciri kita, pastikan jadi pekerja yang beramanah. Itu sebab Nabi sebut dalam peristiwa hijrah. Tidak ada lagi dah perubahan, penghijrahan tak ada lagi dah. Penghijrahan selepas Fathu Makkah tak ada. Yang ada cuma niat dan jihad. Hari ni nak jadi bandaraya, niat nak kena tukar. Nak jadi pekerja yang menjadi satu pekerja yang bersedia untuk menjadi bandaraya, mentaliti kita kena tukar. Orang yang dah biasa pakai telefon, saya tengah ceramah ni, orang semua tengah senyap, tiba-tiba terdengar bunyi apa yang kita akan cakap kat dia? Kita akan cakap kat dia apa? Tolong silent. Tak. Kita cakap dengan dia, kau pakai lagi telefon tu. Itulah hakikat kita bila kita tak berubah. Yang dikatakan tadi, rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kita jadi tak relevan. Bayangkan kita pernah cakap dekat nenek kita. Saya tengok ada satu ketika anak saya dia main game dengan sepupu. Saya dah kahwin tau. Nampak macam berharap tadi, saya kena cakap lah. Dia main dengan sepupu dia, main game yang dekat TV ni, apa PlayStation. Nenek dia tegur.
Apa sal muka dia pelik sangat? Kan? Apa sal muka animation tu pelik orang ke tidak tu? Alah nenek tak faham, nenek buat tak tahu je lah. Cucu cakap macam tu. Bayangkan kalau kita macam tu. Tu sebab kita akan rasa kecil hati, kita akan rasa pahal pula. Hakikatnya bermula dari kita. Kalau kita tak ubah, kita akan ketinggalan. Tu sebab benda pertama yang kita kena buat, kita kena cepat. Apa? Bila kata niat, dia lebih kurang macam kita beli handphone lah. Beli handphone, keluar daripada kotak, dah siap pasang screen protector, dah ada casing yang kita nak. Kan? Keluar je, benda pertama kita usik apa? Benda pertama kita usik apa? Perempuan, benda pertama usik apa? Aku dah agak dah. Dia jawab kamera. Wahal benda pertama yang kita usik, setting. Setting dulu. Tekan setting. Gambar nak terang mana? Tulisan nak besar mana? Kan? Lepas tu, assign ringtone. Kalau bunyi ni, siapa telefon? God, angkat. Tu SU call. Oh, bini call. Punya rimau letak kan. Dia bukan takut bini dah, bini menakutkan kan. Makna kita setting tu. Dan saya nak tanya, setting adakah kita usik hari-hari? Tak, hari pertama sahaja. Tetapi bila ada masalah pada handphone tu, apa sal kelabu pula ni tak terang, kita tekan setting balik, perbetulkan balik. Tapi kalau daripada hari pertama memang dah tak betul, sampai bila-bila lah kita akan hidup dengan keadaan tak betul. Saya ingat saya ceramah dekat satu sekolah rendah. Saya suka baca ayat-ayat yang ditampal kat dinding, kat tiang kantin, dekat bumbung tu kan. Saya baca, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Macam tadilah, kita dah pakai telefon. Mak saya pakai telefon Nokia tu dulu. Akan tak sebut. Saya tak patut sebut Nokia tu. Sebab dia tak tajuk ceramah kita hari ni. Mak saya pakai telefon tu dulu, nak baca mesej dia suruh adik saya, kak kau tolong tekan tengok balung kan, saya hantar mesej, kak tolong tekan mesej tu, tengok balung kau tulis apa tu. Kena tekan dulu inbox, kena tekan inbox dan baca unread message, tekan unread message baru keluar balung, lepas tu kena scroll 1, 2, 3, 4, ada 4 page. Lepas tu dia balaskan untuk mak saya. Kadang-kadang saya tak tahu, kau jawab kau mak jawab ni, macam lebih-lebih pula kau cakap ni, apa pasal kan? Tapi itu susah. Akhirnya saya hadiahkan mak saya. Mak saya tak nampak macam jauh. Saya belilah satu telefon masa tu. Adalah satu telefon tu besar sikit, Android. Bagi kat dia. Tak sampai seminggu dah ada grup WhatsApp. Makna kita mengadaptasi kehendak semasa, sejajar dengan peredaran zaman. Betul? Kemudian mak saya boleh baca mesej sendiri dah. Tak payah bagi mak, tak payah bagi adik saya baca. Dia bersimpang kampung boleh nampak tulisan tu. Punya bahasa font yang dia pakai. Makna kata, kita kena ubah cara kita. Ubah. Setting nak kena betul. Kalau setting kita, alah nama je bandaraya, kita sama je. Macam dulu kita sendiri cakap macam tu, memang sampai bila-bila kita takkan ke mana-mana. By right, saya cakap bukan nak bodek tau. You all dah lama patut jadi bandaraya. Cuma you all hold dulu, ikut kesesuaian untuk declare you all bandaraya. Macam tu cara fikir. Bila orang tanya, kami by right dah lama layak jadi bandaraya, tapi kami fikir kesesuaian masa, dan kami memikirkan daripada aspek riak, takabur dan bongkak. Biarlah kami berada di pembenaran terlebih dahulu. Macam tu jawab. Macam tu jawab. Kan? Kami pun dalam berfikir-fikir nak jadi bandaraya ke tidak, macam tak layak je. Tu tak payahlah jawab macam tu. Kan? Sebab you all dah achieve macam-macam. Kita dah buat macam-macam untuk public. Kan? Bila penguatkuasa MBSA ada isu baru ni pasal apa, ada orang pukul rata. Kan? MPK pun sama je. Tak ada. Nasib baik wartawan tak tanya aku. Tidak tahu aku jawab. Tuan-tuan kena ingat, PBT sering kali bila nak ambil tindakan kena sekat. Tak payah, jangan fikir ni nak pilihan raya. Lepas habis pilihan raya, baru lagi pilihan raya. Lepas tu nak pilihan raya balik dah. Sudah masa bila nak buat cakap. Kau tengok yang ni yang pakai baju celoreng ni puak kuasa ke?
Wah, ini lagi dahsyat ni. Tahniahlah, tahniahlah. Tak cukup jadi ketua polis negara, dah jadi gaskar pula dah kan. Saya yang paling menyampah bila pergi PBT yang dekat yang luar-luar bandar ni kan, pangkat 19 pakai bush jacket. Sampai ompek lain paku. Ini polis hutan apa saya cakap kan. Orang tak ada ilmu. Daripada dulu kita nak selaraskan tak dapat-dapat kan. Sudah yang penting kita akan pastikan selaras. Sudah dia senyap. Yang kat Selangor tu. Ada satu PBT tu kan. Tahu tak apa. Tak. Kekangan orang tak tahu. Kekangan orang tak tahu. Tetapi itu bukan penghalang kita untuk bergerak maju ke depan. Bukan. Tak boleh lah. Inilah masalah, itulah masalah ini. Kena ingat orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah. Bukan nampak masalah pada setiap jalan. Oh, kita kena cari ni penolong pegawai undang untuk bantu buat sebutan kes mahkamah. Apa pasal? Nak tambah-tambah duit lagi, nak lantik dah penolong pegawai tu. Dia dah seorang tu jaga buat agreement, jaga sudahlah. Habis macam mana? Lantik penguatkuasa, ambil 5-6 orang, train dia bawa ke mahkamah. Baru tentu-tentu badan garang, sasa, misai tebal, bawa ke mahkamah tak berani. Berhenti jadi penguasa. Saya lantik. Saya adalah yang pertama train penguatkuasa saya bawa ke mahkamah. Tapi budak penguasa ni pula, bila bagi botih dia nak apa? Dah tompah jaket ni, kot hitam. Bawa beg besar tu. Bawa ke mahkamah. Wah, sebutan ni. Sampai patang tak balik. Kau bawa kes mahkamah ni, kes bunuh ke apa? Tu perangai korang ni. Ambil kesempatan tak habis-habis. Kan? Saya dulu jadi pengarah, saya jarang marah penguasa saya. Marah, jarang. Saya pakai bahasa nyindir je. Sebab bahasa saya tu tajam menikam. Ada seorang budak believe saya. Li, kau pergi hantar ni surat ni, hari ni kau hantar. Kau make sure sampai dekat pejabat lawyer tu. Okey cik, bos. Tapi kalau saya hantar esok boleh tak bos? Kau bayang tak? Aku suruh hantar sekarang lah. Hantar besok boleh tak bos? Tak. Sekarang hantar. Oh, okey lah bos. Tapi bukan apa bos. Kebetulan besok saya ada beberapa surat memang nak hantar dekat Seremban. Jadi kalau sekali pun okey. Ni pandangan saya lah. Macam lah. Kunci motor kau dengan helmet kau mana? Ada bos. Baksnya. Bak aku hantar. Okey bos, saya hantar sekarang. Dia kena cakap macam tu. Kalau bos suruh sekarang tu ada sebab lah tu. Kan? Ni bukan saya tak tahu. Kita ni sebagai ada yang staff-staff yang biasa ni cakap, dia pengarah, dia tahu apa, dia sadap lah, lawan dia banyak, kita ni. Dia tak tahu, kita teruk tu. Aku tahu ayat kau tu. Tapi kau kena ingat dalam mesyuarat pengurusan yang teruk kena balun pengarah. Bukan korang. Yang Datuk Setiausaha kan Datuk YDP pula, dia pula marah pengarah sebab dia pun tahu kena marah dengan Menteri Besar. Contohnya lah, ni contoh tu, Datuk Setiausaha dia bawa dokumen. Kemudian bahagian HR bagilah satu fail. Contohlah, pengarah HR bagi satu fail, bawa pergi. Tengok alamak dokumen tu tak ada. Contoh. Takkanlah Datuk Amiza nak cakap pengarah, siapa nama puan pengarah kita siapa? Linda. Ni puan Linda pengarah HR saya, dia lupa masukkan dokumen. Tak. Dia akan cakap, Datuk Amiza akan cakap, saya ada satu dokumen tertinggal Datuk Seri, saya minta maaf sangat. Kenapa kamu lambat? Ini pun tertinggal. Tapi balik kat majlis memang siap lah. Lepas itu yang Puan Linda ni pula mesyuarat pengurusan jabatan, kau siap lah pula macam tu. Sebab belajar bersyukur. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, biar kita tak jadi pengarah. Kau ingat aku suka ke jadi pengarah? Aku lagi suka jadi timbalan pengarah, penolong pengarah. Lagi seronok. Jadi pegawai tak apa. Ni macam mana ni Samsul? Nanti saya jerujuk dengan pengarah saya. Senang. Kau tanya Puan Linda, apa benda pun tak boleh. Ya. Dia nak cakap apa dalam mesyuarat? Dia tak boleh nak salahkan siapa lagi dah. Kan? Saya yang paling terperanjat kan sebab Datuk YDP saya dulu, Datuk Halim nama dia. Dia pun dah pension. Saya paling terkojut dengan dia ni satu. Sebab dia satu-satunya antara YDP, satu-satunya YDP engineering. Jadi dia tak pandai tau bunga-bunga bahasa bila mesyuarat ni. Dia masuk duduk, minta seorang cadang mesyuarat disahkan, tak seorang sokong. Okey Pak, okey. Nombor satu ni. Dah selesai belum? Dah, okey keluar minit. Ni, apa tak selesai ni? Dalam proses, kepantangan dia kalau ada pegawai jawab dalam proses. My friend. Dia kata. My friend, kau menyangkung dan beli air tu pun proses kau tahu. Bila boleh siap? Minggu depan hari apa? Pukul berapa? Macam tu.
Tu sebab pengarah sebelum masuk mesyuarat penuh, dia siap dah syair dia nak jawab apa tu. Oh, yang ni macam ni, nak jawab macam mana kang? Ni nak jawab macam mana kang? Ni. Apa. Macam ni. Kau orang juga tu. Ni apa? Pagi ni. Ni apa Linda? Jawab ni Polin. Ni. Kau ingat aku tak tahu kau? Kita kena memang betul sebab nanti dia kena jawab. So dalam sebenarnya kita dah tengok dah daripada bulan lepas. Sebenarnya baru tadi dapat jawapan tu. Tu. Tapi bukan Majlis Perang Kuantan, tempat lain ni. Sini okey, Puan Linda okey, steady Puan Linda betul. Kadang-kadang kita marah. Allah bagi kita ni bekerja. Pertama kita kena cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Dalam Pahang MPK nombor 1. Tak ada dakwa-dakwi dah. Dalam Asia Tenggara pun banyak dah anugerah-anugerah yang UR dapat, banyak PBT dekat Kuala Lumpur pun tak dapat lagi. So apa lagi? Sekarang tinggal nak ubah cara fikir kita. Kena cepat. Jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Budak-budak hari ni pun dah cepat dah. Ingat tak Datuk Seri S. Sami Velu dulu cakap apa? Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Macam nak berhenti postman tu. Gila weh, macam mana nak buat ni? Matilah. Kata. Masa tu kalau Barack Obama ada masa tu dia tahulah benda tu, dia telefon tau Perdana Menteri masa tu, macam mana you buat, tolong ajar kita macam mana. Rupanya maksud dia hari ini pos 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti penggunaan tak sesuai kan? Tapi dia confident tu yang tak tahan tu. Datuk Seri Sami Velu tu kita rindu tau. Lepas dia kan mana orang kena Menteri Kerja Raya siapa? Tak ada. Ingat tak kes yang mahkamah runtuh siling dulu? Ingat tak? Kan? Pernah tanya, Datuk Seri macam mana ni siling boleh runtuh? Memanglah ni manusia bikin, bukan Tuhan bikin. Wah, aku kalau jadi menteri macam tu senang betul. Tapi dia cepat dan sharp. Betul jawapan tu. Komen takdir pula. Wah, kacau betul. Cubalah kalau mesyuarat infra jawab macam tu. Macam mana pengarah kejuruteraan ni? Macam ni tanah boleh runtuh ni? Ini semua adalah kehendak Allah Ta'ala. Jadi saya mohon. Oh, pengarah kejuruteraan ada. Kan? Tak ada jawab macam tu tuan-tuan. Kan? Iya. Saya ingat Datuk YDP saya tanya dulu. Masa tu, dia kalau pengarah kejuruteraan datang kurang sikit, dia hantar asisten memang kono. Teruk kono. Tu sebab kalau mesyuarat jangan tahu wakil. Pengarah sendiri masuk. Macam-macam lah kan. Seorang-seorang sojuk wakil kena datang tu. Ni pasal ni set table ni rumput kau ni setompok-setompok ni. Dia cukup marah tau. Kalau rumput landscape tu, yang dekat taman perumahan yang letak setompok tu. Apa hal macam ni? Tak ada Datuk. Dia dalam masa 2 bulan dia akan merge tu, dia akan ni. Cuba kalau rambut kau buat macam tu. Macam tu juga. Kau cakap dengan pemaju pastikan tu siap rumput. Boleh tak? Boleh. Aku nak semalam. Faham? Maknanya kau nak siap capek tu. Iya tuan-tuan, gila dulu. Yang paling best tu ada satu pekeliling daripada kementerian. Pekeliling daripada kementerian kata mulai berapa hari bulan setiap PBT, masa tu adalah dekat PBT di Negeri Sembilan Melaka dan Johor, hendaklah menerima kontraktor lampu ni mestilah pakai senarai yang tersebut sahaja. Dia panggil saya, Samsul kau cari jalan macam mana cara tak nak ikut pekeliling ni. Aku dari pengarah undang ni mikir senilah tu, kita buat full council tu. Full council lah. Kena ingat full council adalah alat kita paling power sekali dalam nak jaga staff dan jaga semua orang. Apa kita beli? Bonus pun kita boleh bagi. Betul tak? Hari tu bonus berapa banyak dapat? Cakap. Tak ikut kerajaan negeri kan, kita bagi sendiri kan? Betul tak? Aku tanya, ya ke tidak ni? Ikut kerajaan negeri? Bagi sendiri kan? Dapat berapa bulan gaji? 6 bulan. Berapa? Saya tak nak tanya Datuk SU, saya nak tanya staff. Berapa Palina dapat berapa? 1,500. Alhamdulillah. Kan? Anugerah khidmat cemerlang. Saya tengok. Kau bergaduh tu. Dia marah tu anugerah khidmat cemerlang tu. Asyik dia je dapat. Macam dia seorang je kerja. Kita ni apa? Kita ni apa? Sebab kau kita ni apalah kau tak dapat. Kan tu? Bukan apa sangat pun. Anugerah khidmat cemerlang dapat apa? Pertama apa? Tak, janganlah nampak sangat. Kau nak 1,000 tu cakap sijil. Nombor 1 sijil. Nampak sangat nak duit tu. Yang kedua 1,000.
Bukan aku tak tahulah senarai. Bukan senang tau. Kita orang tanyalah Datuk SU, Datuk YDP dengan pengarah nak bincang. Okey ni, budak-budak dia ni boleh dapat tak? Oh dia ni baru dapat lagi 3 tahun lepas. Yang ni lepas tu ada lah pengarah lain pula. Dia tu saya tengok dia macam apa sikit lah. Dia ni. Ada pandangan-pandangan semua. Kemudian baru buat keputusan secara mesyuarat. Bukan bos kita decide sendiri tau. Lepas tu kau marah pengarah. Kau takkan merasa selagi dia pengarah ke tempat kita takkan merasa. Kata ada tu hantu macam tu ada. Dia galak atau aku tahulah kau orang biasa cakap. Sebenarnya tak. Memang kadang bos memang nak bagi dah cadang dah. Tak dapat. Lepas tu yang best kan bahagian HR. Mana bahagian HR? Selain daripada Puan Lina lah, siapa anak-anak buah dan kat tangan. Dia dah dapat tahu senarai nama siapa yang terima APC tu tau. 2020 senarai penerima APC. Hello. Kau nak belanja aku apa? Wahal dalam kepala dah tulis sulit dan rahsia ni. Kau nak belanja aku apa? Belanja apa ni? Tahniah lah. Dah tahniah pula besar. Tahniah aku dapat APC tahun ni. Mana mandanya kau? Aku berlepas tengok ni senarai dekat tangan aku ni. Ya ke? Ya, tapi kau ingat jangan cerita dengan orang ini sulit dan rahsia. Yang aku tak tahu ke? Dalam pada tu semua orang dah tahu. Lepas tu bunyi lah seorang anak ikan. Bila nak belanja. Sudahnya naik atas pentas terima anugerah daripada YDP, muka tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. 1,000 dah tak cukup banyak lagi dah. Kan? Tapi itulah dia. Sebenarnya kena syukur. Tak apa, kejap lagi saya sampai kat situ. Kan? Yang pertama, kita kena cepat. Kedua, kena hadir. Apa juga peluang yang ada. Hantar seminar, ada masalah. Dulu waktu minta kerja apa? Waktu interview, Puan Linda tanya, ni saya nak tanya ni, kenapa nak kerja dengan majlis ni? Terjamin. Apa jaminan dia? Apa boleh buat loan? Boleh buat loan, terjamin. Apa benda tu? Itulah cara fikir orang kan? Lepas tu nak kerja. Lepas tu kita ni kerja teruk tau kat majlis, kerja kadang-kadang sampai malam tak balik tau. Saya dah biasa dulu masa kerja kilang dulu 2 minggu tak balik. Cerita. Bila dah kerja cuba tengok mulalah meragam, anak meragam, tak boleh nak kerja malam. Suami meragam, macam-macam. Macam-macam. Itu tak boleh, ini tak boleh. Lepas tu overtime pun tak nak. Siap slash nama tak nak overtime. Tanyalah Pak Kuasa, siapa perangai dia? Jat slash, tak nak overtime. Duit dah banyak. Lepas tu, bila dah lah tak nak overtime, mempertikaikan orang lain overtime banyak. Tu ada? Ada. Bukan kita tak tahu. Tetapi hakikat dia, kita ni apa? Ada peluang kena hadir. Ada seminar pergi. Tu sebab borang SKT, khusus-khusus yang diperlukan. Jangan salin borang SKT kawan-kawan. Tulis seminar apa diperlukan. I perlukan seminar komunikasi. Communication skills in English. Please tulis dalam tu. Pergi. Tak payah pergi jauh-jauh. Singapura kau. Brunei kau kan. Contoh. Kalau kursus jauh tak nak. Kursus di Teluk Cempedak. Marah. Ada peluang pergi sebab kita kejar ilmu. Ada peluang hadir. Dia career kita ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia sebenarnya ibarat main damula. Ada orang baling-baling tahu tangga. Tangga. Rezeki. Ada orang tu kejap-kejap ular. Baru naik sikit dah ular, turun balik. Kan? Yang seorang tu ular tidak, tangga tidak, melangkau ya. Kan? Melangkau ya. Masalah dia dekat 98. 99 100 undur balik. 99 100 undur balik kan. Apa maksudnya? Orang yang baling-baling tu tangga tadi kejap-kejap naik pangkat, kejap-kejap naik grade, kejap-kejap naik ni. Rezeki dia tak payah dengki. Allah dah susun dah tu. Yang ular tadi tukar-tukar jabatan. Kejap tukar sini, pangkat tak naik. Tapi kena sangka baik. Allah bagi kita peluang kerja banyak department. Macam tuan kita kan. Pernah jaga macam-macam tompek kan. Siapa nama tuan? Lupa lah dah. Ya? Fauzi gitu. Macam tompek dia jaga dah. IT jaga, Oso jaga kan. Parking pun jaga. Pengalaman. Rupa-rupanya Allah bagi aku jaga banyak department. Besok kalau orang tanya aku semua benda aku tahu.
Yang 98 tadi, tak pencen-pencen, bersambung-sambung kontrak. Maknanya kena sangka baik. Allah bagi tahu aku khidmat aku masih diperlukan. Kau jual elok. Semua ada hikmah dia. Walaupun kita, kadang-kadang Tuhan tak bagi kita rezeki naik pangkat. Tuan-tuan kerja grade 19, grade 22. Kalau ikut pangkat kan, tuan-tuan kena ikut, lambik balik pun ikut pangkat tau. Grade 19 balik pukul 5. Grade 22 pukul 6 baru balik. Grade 41 lepas maghrib baru balik. Grade 44 pukul 8.30 kan baru balik. 48 memang pukul 9 balik. Yang grade 52 macam Tuan Fauzi tadi pukul 10 setengah malam baru balik. Kiranya YDP dengan SU kita tidur sini tahu lah macam tu lagi macam tu. Macam tu lah kira tapi sebab tanggungjawab tu besar nak kira kan. Tapi tuan-tuan nampak dia keluar sebab dia macam-macam meeting kena pergi nak jawab isu-isu dia. Kenapa pengarah kejuaraan kejap senia, pengarah undang-undang senia kena pergi, pengarah ni kena pergi sini. Sebab mesyuarat ni kena jawab. Tuan-tuan tak tahu ke kat Malaysia ni mesyuarat ni nombor 1. Apa-apa mesyuarat kan. Ingat tak kisah Titanic Melayu tu? Titanic orang putih dia langgar iceberg ni, Titanic Melayu ni dia langgar tunggul tau. Dia langgar tunggul tiba-tiba nak tenggelam ni, nak selamatkan siapa? Nak selamatkan siapa? Angkatlah seorang Mat Saleh ni orang putih ni, kita selamatkan binatang. Kerana mereka tidak bersalah, ini semua salah manusia. Wah, kata orang putih tu. Sebab orang putih tu kan dia gila kan ke National Geographic Explorer tu kan gila membela binatang ni kerja kan. Sampai yang India pula kita kena selamatkan perempuan dulu. Kenapa pula? Perempuan barang komeh banyak, dia boleh survive tu. Yang seorang lah, yang Cina tu pula selamatkan lelaki. Kenapa pula? Dia bawa nama keluarga. Paling tidak nama keluarga dia kekal. Itu pandangannya. Sampai yang seorang Melayu angkat tangan. Macam mana? Kita tubuh jawatankuasa. Nak tubuh jawatankuasa tu, bayangkan tu. Tak ada baik keputusan gitu lah. Nak bincang lagi tu. Tapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuhan bagi rezeki macam-macam. Kita mungkin tak naik pangkat, tapi yang grade 19, grade 22 tadi, apa nikmat paling besar kita ada? Balik pukul 5 sampai rumah pukul 6. Boleh plan malam ni nak pergi pasar malam mana? Tanyalah Datuk Amiza tu. Bila last dia pergi pasar malam? Dia tanya. Sibuk. Saya sendiri pun Allah Ta'ala tarik dah nikmat tu. 3 soalan anak saya tanya. Tak best. Dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Mustahak hantar pergi sekolah tu. Kalau siapa hantar anak di sekolah, syukurlah dengan nikmat tu. Kedua, tak best, dah lama tak pergi pasar malam. Mustahak pasar malam ke budak tu. Orang lelaki nak nampak hebat pasar malam lah. Bawa anak. Nak apa? Ambil pasar malam. Boleh lah kau buat macam tu. Cuba kat Kuantan Mall tu kau buat macam tu. Nak tengok pitam tak pitam kau buat macam tu kan. Soalan yang ketiga anak saya. Macam dah lupa-lupa muka abahnya. Lagi melampau. Tu sebab kita kalau balik kan puak kuasa kau yang pegawai yang balik tengah-tengah malam kita ada urusan kerja bencana alam dan sebagainya. Balik jangan terus masuk bilik sendiri. Masuk selawat 3 kali. Masuk bilik anak tu tengok anak. Ya Allah. Anak aku tiba-tiba dah besar. Masa bila lah anak-anak aku ni besar? Lepas tu masuk bilik sendiri. Lah kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar macam tu? Lebar je ni tidur kan. Mana pula aku nak tidur ni? Tak apa, tu rezeki. Allah mungkin tak bagi kita rezeki naik pangkat. Allah bagi kita rezeki-rezeki lain kan. Yang ketiga, apply. Nak jadi semangat, nak jadi bandaraya. Kemerdekaan yang kita nak kejar adalah kita akan jadi generasi pekerja di MPK ini yang buat lebih banyak daripada bercakap. Talk is cheap. Cakap tu murah, buat tu yang mahal. Bercakap dengan perempuan biar kering air di laut yang terbakar seluruh Tam Belantara untuk meninggalkan yang tidak sekali-kali. Cakap, buat tu dulu. Orang lelaki kadang dia tak berapa cakap sangat, tapi kasih sayang itu ada. Dia belanja barang masuk dah. Masih bang, macam tu ya, kasih sayang. Duit tahu bank in dia kan. Dah mana masuk dah duit belanja untuk bulan ni. Ya ke bang? Alah abang ni. Tapi perempuan kalau dia di carrier sebagai pengarah IT ke sebagai pengarah human resource kan. Suami bagi duit belanja sebulan 2,000. Ambil saya. Ambil. Tak apa bang. Saya kan pengarah HR.
Saya pun ada belanja saya sendiri. Abang jangan risau. Saya ada gaji lah bang. Yang duit ni abang simpan. Yang penting abang jaga keluarga kita. Orang lelaki jangan risau. Itu tak akan berlaku. Kalau kau hulu dia memang ambil punya. Tak ada mana dia tolak dah. Kau tahu. Tak kisahlah apa pangkat pun kan. Tapi rezeki tak? Rezeki. Rezeki anak pandai kan? Apa lagi? Apply, buat. Kemudian mantapkan pengetahuan kita. Ini generasi sekarang berlumba-lumba nak tengok siapa ada ilmunya. Nak pakai handphone Android dulu. Berapa ramai yang takut. Alamak, tak tahu ni macam mana. Sudah dah pakai, pandai pula. Kejap-kejap selfie, selfie. Tadi bukan aku tak tahu gambar aku ambil tadi. Pernah masuk dalam IG. Alhamdulillah, dapat tengok serbat depan-depan. Lepas tu tengok komen. Dia dah ada komen. Untunglah yang seorang tu komen. Yang seorang tu komen tak ajak pun. Betul kan? Berlumba-lumba. Kan? Zaman teknologi sebab ilmu akan bawa kita ke mana kita nak pergi. Itu sebab kita kena belajar semua. Kalau nampak ada satu PBT tu dia ada satu ilmu yang baru, kita pergi belajar cepat dengan dia supaya mungkin bukan hanya belajar, kita kuasai dan kita buat lebih baik daripada dia. Tak ada salahnya, tak ada salah. Kemudian profesional. Jangan campur aduk antara peribadi dan juga tugas kita. Itu isunya. Jangan gunakan mesin fotostat pejabat untuk fotostat minat mesyuarat persatuan penduduk taman masing-masing. Jangan gunakan barang-barang. Bawa anak pergi pejabat. Duduk ni. Mama ada banyak kerja. Duduk sini. Duduk. Mama banyak. Nah, ambil kertas orang satu. Kertas MPK punya. Amanah dah tak ada. Profesional tau. Jaga. Profesional kat pejabat. Tumpu perhatian pada tugas kita. Balik rumah pun kena profesional. Tumpukan peranan kita sebagai ibu, ayah, ahli keluarga. Pun kena profesional. Tak boleh buat kerja ke? Boleh. Tapi selesaikan tanggungjawab sebagai suami, isteri, anak-anak. Sebab di Malaysia, kedua-duanya penting. Kita kena jaga juga keluarga kita. InsyaAllah, keluarga okey, kerja pun okey. InsyaAllah. Kalau keluarga ada masalah, settlekan kat rumah cepat-cepat supaya kita kerja pun okey. Seterusnya, iltizam. Semangat yang jitu untuk berjaya. Semangat kena kuat. Aku rasa aku boleh berjaya. Aku rasa aku boleh ini. Aku rasa aku tak boleh lah kot. Ni warna raya ni. Bukan akulah. Aku rasa aku pencen dulu kot. Tak. Kena stop lah. Ubah cara fikir. Kalau orang boleh, kita pun boleh. Tiba-tiba kan. Contohlah tiba-tiba lah staff dapat surat kena datang khusus 3 hari 2 malam negara. Sila bawa pakaian sukan. Ayat sila bawa pakaian sukan tu. Matilah kita nak kena lanyak dah ni. Dia kata. Attitude kita kan belum apa-apa lagi kita dah fikir. Habislah. Rupa-rupanya memang seminar tu seminar santai. Nak ajak cara berfikir. Sebenarnya ramai yang dah lupa cara berfikir. Ramai yang dah lupa cara berfikir dah. Sebab kita fikir negatif je dalam hidup kita ni lah. Ini tak boleh. Gila kau. Janganlah. Tak boleh lah. Itu tak boleh. Kena ubah. Saya selalu sebut. Itu sebab saya bila berceramah daripada dulu sampai sekarang. Kenapa saya sibuk? Antaranya saya tak nak kira. Apa tajuk pun tak kisahlah. Orang bayar sikit, tinggi, rendah. Ikut. Yang penting orang nak panggil saya bagilah. Tapi mana yang dah ada tu janganlah dikurangkan. Beritahu. Tak, saya ceramah dekat Benta. Saya ceramah dekat Benta. Sepadang Kuala Lipis. Kan? 10 sekolah combine nak buat ceramah motivasi UPSR. 10 sekolah. Dia cakap dengan PA saya. Saya kata okey lah. Tapi bos, kenapa? Dia cakap bajet untuk 10 sekolah ni dia boleh bayar 300 je. Terang kek koning tau. Biotik. Kan? Tanya. Sebagai manusia saya terkejut sekejap. Tapi saya kata tak apalah, jangan batal program. Saya kata cuba tanya kat dia, ada tak tempat-tempat lain yang nak buat juga. Kita sekalikan. Tak adalah pergi satu tempat aja. Akhirnya ada satu surau lagi ambil. Dia pun bayar 300 juga. Dekat Benta, dekat ni saya pergilah ada 2 tempat. Petang tu pergi kat satu surau, malam tu ada satu program lagi. Sampailah saya singgah dekat patin steam fish Azmi tu. Sadap terbaik. Aku gila patin tau. Tak ada siapa pun daripada MPK tanya Samsul Debat suka makan apa. Jadi belum tentu lagi aku dapat patin ni. Macam tu lah ya. Kan? Saya pergi dekat tu kan. Dekat apa Temeloh tu kan. Ustaz, kita masih ikut agak lama lagi Ustaz. RM17 je sekilo. Dia kata macam tu.
Macam tu lebih kurang cakap dia. Ustaz paten buah RM200 sekilo. You ke? Tapi ustaz paling mahal sekali paten muncung RM600 sekilo. Kalau kami makan pahit, kami jual manis dia tu. Dekat tu macam tu dia kata. Pandai betul dia bercakap aku kata. Tapi alhamdulillah. Tapi apa saya nak beritahu bila sampai dekat sekolah kebangsaan Benta yang 10 sekolah combine tadi, baru saya perasan calon-calon PSR dia setiap satu sekolah tu seorang. Sekolah ni 2 orang. Tak ramai budak dia. Dan 300 tu pun cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit bayar saya. Bayangkanlah kalau saya tolak tadi, tak kecewa dia. Cara fikir nak kena ubah. Yang penting ilmu sampai. Budak-budak tu excited. Budak-budak tu nak belajar rajin-rajin. Dan budak tu berjaya, besok dia ingat kita, dia doakan gitu. Cukuplah. Tuan-tuan kan? Tu sebab saya larang budak-budak penguatkuasa saya ke staf-staf bawahan, saya selalu bila bagi petok dekat pimpinan bulanan, saya pesan jangan sekali-kali uruskan lesen orang, jangan buat. Kau baik macam mana pun, bab itu kau boleh tunjuk kaunter sini ni, kau bincang setinggi dengan kaunter. Jangan uruskan, orang akan sebut kau rasuah walaupun kau tak ambil rasuah. Ingat tu. Jangan terbabit. Satu lagi, hari raya Cina. Bagi limau. Kadang tak bagi limau, dia nak tanya, tak ada limau ke tahun ni? Apa pasal kau tanya? Apa beli kat luar, kau tak boleh beli sendiri, baru berapa ringgit boleh beli? Siap nak bagi tu, 1 troli sampai, bagi-bagi seorang sikit. Jadi tak adalah nampak sangat rasuah. Kata. Nilai kita senipih kulit limau. Apa? YDP dengan SCU tak boleh bagi ke limau kat kawan? Boleh. Tak payah kau harapkan orang luar ni. Tanya satu soalan dia. Kalau kita tak duduk dekat kedudukan kita sebagai staf MPK, dia bagi tak limau tu? Memang tak bagi punya. Dia kata. Macam tu ya. Biar ada orang nak marah pun. Marahlah kata. Minta maaf tuan, saya tak dapat timbul limau ni. Tuan pergilah hantar orang lain. Melainkan dia memang bagi. 1 kuantan ni dia bagi limau tu. Taman-taman perumahan semua dia hebat. Tak apalah kita pun dapat. Tak apa. Ini kan bercakap, ini kita kawan-kawan mah. Tak ada mana dah. Percaya cakap saya. Tuan-tuan nak senang kerja macam tu lah. Besok kalau sekali tuan-tuan terima, sampai bila-bila susah kerja. Percaya cakap saya. Itu sebab kalau buat majlis kan, ada sekali tu Datuk WDP saya kena panggil, ada buat dinner, buat lunch makan tengah hari dengan pemaju, dihangkut semua pengarah pergi sekali. Pengarah duduk, dia pun tak dapat nak cakap apa dah. Pengarah apa? Saksi ada ramai. Pengarah undang. Ada tak pengarah undang datang tak ini? Tak ada. Saya jadi pengarah undang. Orang datang nak minta kurang kompaun kan? Nak minta kurang kompaun ke, nak bincang pasal gerai ke apa, bila masuk, siapa penguatkuasa yang sambut dekat kaunter pertanyaan tu, yang kaunter penyambut tetamu tu, sampai kat sana dia akan bawa masuk dalam, dia akan tunggu dekat pintu tu. Dengar apa saya berbual kat tu. Dia jadi saksi saya. Sekarang dia keluar, aku dah bayar dah pengarah tu, dia cerita. Walaupun kita tak terima. Sebab penting, kena smart bab kerja ni. Kita tak boleh lurus tengok orang lain nak elok dengan kita, tak. Itu sebab dalam hal ni, profesional kena jaga. Iltizam, semangat yang kuat untuk berjaya. Organize, susun atur strategi kerja kita. Itu sebab kita ada MSISO, kita ada KPI, kita ada macam-macam. Kena ikut. Yang paling teruk sekali kau jangan EXA ni. Paling teruk. Leceh betul lah. Ada dokumentasi dia. Dulu 5S, sekarang EXA. Habis semua benda nak di-tagging. Lagi teruk pada Jepun. Jepun pun tak macam tu. Habis. Ini Swiss lampu apa kau bangang mana tak tahu tu Swiss lampu. Letaklah tap logo tap 1. Kita tahulah. Oh tu lampu nombor 1, ni 1. Okey lah. Semua nak di-tagging. Gambar tak boleh lebih pada 2 frame dekat atas meja. Kena letak lah garisannya tampik macam tapak lokasi jenayah. Tak boleh beralih itu. Drawer yang pertama apa, drawer kedua apa, drawer ketiga apa. Bukan tak tahu kan. Tapi terima kasihlah pada audit dalam. Mana audit dalam? Mana audit dalam? Mana? Tu audit dalam. Tuan-tuan, audit dalam ni baik kawan tau. Berapa tahun dah kerja kak? Audit dalam 15. Masa hari 5 tahun. Masa hari pertama sampai semua orang nak bergaduh dengan kita, betul tak? Aduh ya bunuh. Dia pahala kenapa lah ni. Dia nak tolong kita tau. Dia beritahu ni kalau boleh jangan buat macam ni lagi. Yang ni macam ni. Alah banyaklah kau cakap senang. Dia nak tolong kita. Sebab bila audit luar datang kita dah settle sebab dia dah tolong kita. Macam mana cara nak jawab?
Saya siap panggil audit. Dalam tu panggil. Ni Zura, nama dia Zura. Zuranya Nuzah. Tolong tengok Zura, mana saya kurang-kurang ni tengok. Kalau boleh cik, yang ni cik jangan buat macam ni lagi tau. Yang ni kalau dia orang tanya, susah ni cik nak jawab ni. Oh ya ke? Ni bila kita buat rampasan kan, kita buat lelong macam mana? Boleh buat sebut harga apa semua. Ni. Oh macam tu. Okey. Kadang kita tak tahu. Tu kadang cara fikir kena ubah. Ini semua, kita ni semua macam satu organisasi ni, macam satu badan manusia. Kalau tangan tak function, payah. Kaki tak function, payah. Ataupun kaki sibuk menendang kepala, apa pasal? Dia menendang kepala sendiri. Apa? Maknanya kena kerjasama. Dan yang terakhir sekali kita kena ingat, niat kita kena baik. Buang 3 penyakit hati nak jadi bandaraya ni. 3 penyakit hati kena buang. Pertama, jangan tamak. Yang bukan hak kita, jangan sibuk nak ambil. Dapat tahu orang ni akan naik pangkat, dah jumpa dah Datuk Amiza. Datuk, saya nak beritahu Datuk ni tu terang cakap, Datuk tolonglah nasihatkan YDP, Datuk YDP kita, janganlah bagi dia tu naik pangkat. Apa pasal kau ni? Kenapa? Apa yang kau sakit perut mana orang naik pangkat? Jangan tamak, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tauk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, jangan. Ya, mungkin Allah tak bagi kita naik pangkat, Allah bagi isteri kita pandai masak. Syukur. Lempar-lempar jadi. Lempar telur jadi ayam, cuba fikir. Macam mana nak buat tu? Susah nak dapat tu. Dapat suami romantik macam suami balik menyanyi tu, indah sungguh panorama, isteri kat dapur, bagai pulau ni warna anak ulala. Meriah keluarga tu. Allah mungkin tak bagi kita naik pangkat, tapi Allah bagi kita apa? Allah bagi anak pandai. Bayangkanlah, tiba-tiba anak dah konvo. Menitis saya mata tengok anak konvo. Bang, anak kita bang. Anak kita konvo bang. Yang suami, kau ni cubalah kawal perasaan sikit. Tak boleh bang. Konvo tadika tu belum konvo ni mesti. Dia punya excited tu kan. Sebab saya nampak ramai mak-mak muda ni, dia pernah mengalami dah konvo tadika tu. Macam mana tak menangis? Dekat rumah tak dengar cakap. Masa konvo tadika dia boleh buat persembahan ikut disiplin dan cikgu dia aja. Untuk ayam kakak. Wah. Anakku ke tu dia kata. Untuk emak ikan berenang di dalam kolam. Oh tak, yang bijak you ulah membelit. Nak kita bang. Berhenti. Jangan sombong, jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Buang tu, insya-Allah sama-sama kita boleh berjaya bangunkan tempat kita jadi majlis bandaraya Kuantan. Boleh. Ada je benda tak puas hati. Aku dengar dia naik pangkat. Tak apa dijilat bos itu. La ilaha illallah, ayat kau. Dengar dia naik pangkat. Alhamdulillah, apa-apa sok senang nak minta tolong. Apa salah? Dengar dia pakai kereta baru. Entah mana dia curi duit tu. La ilaha illallah. Saya pakai kereta Azia tu lag tak ada apa pun. Walaupun berapa kali kena tahan tak bagi masuk. Malam tadi ceramah kat masjid pun tak dia bagi. Turun macam mana? Lah ustaz. Apa pasal buat kereta kecil? Sebab saya pun jawab sebab minyak aku bukan kau bayar. Cakap macam tu. Apa susah benar kan? Tuan-tuan nak lagak-lagak pakai kereta besar baik apa? Kita naik kereta kecil, servis pun murah. Apa nak pening kepala? Kita selalu sebutkan sabar separuh pada iman kan? Tapi tak ada siapa pun tanya separuh lagi apa. Korang tu lah penyakit dia. Sabar separuh beriman. Macam tu lah. Habis separuh lagi. Tak payahlah tahu. Dia dah bagi separuh-separuh. Dia ambil. Macam tu lah. Tu penyakit dengan attitude tu kan. Separuh lagi apa? Sebagaimana kita sabar itu separuh pada iman. Separuh lagi adalah syukur. InsyaAllah. Kita boleh bahagia duduk dalam fikir ni. Orang lain tengah sibuk. Tengah kita duduk ni kan. Orang dekat bandar Kuantan tengah bawa folder file macam ni. Jalan. Kulu-kilir tengah fikir nak kerja apa. Kita semua ada kerja. Kerja elok. Kerja betul-betul. Nak jadi bandaraya. Okey, apa yang kita perlu buat sekarang ni puan? Puan Linda, ni bagian nasional nak buat apa ni? Kita nak jadi bandaraya ni. Bagian kejuruteraan nak buat apa? Bagian IT nak buat apa ni? Apa kita kena buat ni? Persediaan. Tanya balik. Setiap kali bos pergi mesyuarat nak ke arah bandaraya, balik mesyuarat, tanya balik. Bos, macam mana? Apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Macam tu. Bos pergi mesyuarat bandaraya. Yes!
Kita merdeka kat pejabat. Weh, jom minum mana? Kena aku tak tahu ke panggil kau. Lepas tu satu lagi, kau nak jumpa bos kan, ada benda nak minta kan, kau akan masuk bilik PA dulu sebelah. Bos okey tak? Kau nak minta apa-apa jangan masuk ini. Betul kan? Itu naik Azia okey je. Saya pernah naik tu, saya pergi kat Maib Serdang pun jam tu dihalau, tetapi sabar. Hari tu lagi pula saya camah kat Masjid Ijuk. Saya memang masuk lambat sikit lah, sebab saya tunggu orang azan dah qamat tu, orang masuk, saya semayang belakang sekali, senang nak jamak sekali. Bila dah jamak tu kan, dah selesai saya jamak isyak, pakcik sebelah tu tanya saya, pencamah belum sampai lagi gitu. Sudah, aku salah masjid ke apa kan. Dia tak perasan muka aku tau. Saya pun baru nak cakap saya lah Samsul Debat, dia tambah lagi. Semenjak keluar TV ni lambat sampainya, kurang ajar betul. Saya langsung diam, tak jadi saya cakap dah. Saya diam je kan. Yang best tu, pengurusi masjid dah nampak saya, tuan, mari kita nak mula ni. Saya pun salam, pakcik, saya mula dulu ya. Dan dia pun pandang je. Bila saya pergi sampai kat depan kat meja kuliah, saya pandang pakcik tu dah tak ada. Dah balik pakcik tu. Orang tu dulu cakap siang pandang-pandang, ni malam dia dah pandang apa dia tak tahu tau. Saya tak ada apa-apa. Tu semalam, malam tadi pukul 1 pagi saya singgah tu dekat area apa tu. Apa tempat tu saya singgah isi kat minyak kat Petron tu. Budak tu takut, pelakon kan? Sudah. Saya kata bukan. Yo, pelakon. Aku rasa aku berlakon This Is Pilah tu tak sampai seminit kan. Okeylah, saya siapa? Aaron Aziz kan? Berlari si masuk dalam kereta, tengok cermin tu balik. Ya ke sama? Mana sama? Sampai sudah tak jumpa. Itu saja tuan-tuan, saja tambah cerita. Syukur. Biarlah rumah kita kecil, rumah dia besar, alhamdulillah ada tempat tinggal. Biarlah kereta dia Grand Livina, kereta kita Grand Liviva 660, syukur servis tak mahal. Biarlah jam tangan dia 50,000, jam tangan kita RM50, syukur masa ditunjukkan sama. Biarlah Tuan Fauzi naik kapal terbang pergi seminar, dia duduk business class, kita duduk ekonomi, syukur masa berlepas, masa mendarat sama. Belum pernah lagi majlis apa kapal terbang akan mendarat sebentar lagi kepada semua penumpang-penumpang kelas ekonomi, sila terjun sekarang. Mana ada? Tak ada. Jangan bohong. Malahan untung duduk belakang dekat dengan pramugari. Kacang ada kacang. Minta kacang, dapat banyak. Banyaknya kain nak lipat, ya Allah. Masa bila lah nak dapat masa lipat kain ni? Berapa kuakul dah kain ni? Syukur tu tanda kita ada pakaian. Baru tempah baju ni tahun lepas dah tak muat, syukur tu tanda cukup makan. Isteri aku membebel setiap hari, syukur tu tanda dia sihat. Kalau dia sonyap lagi kita huru-hara, biarlah dia bising. Hobi orang perempuan di rumah adalah berceramah walaupun tak ada tajuk. Tapi yang perempuan tu lah, saya pesan satu je, marah anak jangan pindah ke suami, faham? Pergi mandi, kau tambah pergi mandi. Dia macam tu. Nampak je kat pejabat macam tu je, pengarah HR tu. Contoh. Ni pengarah HR dekat tempat lain, bukan sini. Sini okey. Lembut je. Start ambil gambar boleh. Sini. Kan, tapi tempat lain tak ada lain. Semua orang macam tu. Marah, pergi mandi, kau tambah satu lorong dengan suara tu. Bukan kuantal ya, tempat lain. Pergi mandi. Suami sampai. Assalamualaikum. Salam abang. Abang nak balik? Marah sangat nampak. Biasalah bang, anak kita. Pergi mandi. Dia marah balik budak tu. Tak marah. Pergi mandi. Kau tambahkan geram aku budak ni. Suami sampai. Assalamualaikum. Ni seekor lagi. Apa salah aku? Suami tak bersalah dalam hal ni. Kan? Syukur. Biarlah suami kita tidur berdengkur, syukurlah. Sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Itu jawapan kita malam ni tahu. Orang perempuan ni kadang dia banding orang lelaki ni, dia nak tidur senang tau. Orang lelaki dia nak tidur, dia letak kepala hilang, dengan uniform dia boleh tidur tu. Tu orang perempuan bising, abang kau ya pun tukarlah baju dulu. Betul tak orang lelaki?
Orang perempuan dia macam-macam, dia buka tudung, dia sampai rumah ni dia sehari punya ponek ni sampai rumah dia lempar tudung tu, zap, wak, kambang tu. Lepas tu dia pakai baju binatang tu, serap tu. Dia mula cari habitat. Kejap dapur, kejap ruang tamu, kejap bilik air. Tu. Dan orang lelaki bila nak tidur dia senang. Dia letak kepala kanan orang. La ilallah, dah tidur, cakap seorang aja. Orang perempuan dia macam-macam prosedur, under code. Lepas tu dia minum. Mana pula dah lama aku bercakap, air pun tak ada. Tak apalah. Dia tak ni saja je cakap, saja je kan. Dia tanya makan pula ubat lawang, ngap. Gag. Lepas sebulan muka macam tu ya. Tak ada pun. Kan? Macam tu. Lepas tu bila dia nak tidur kan. Tiba-tiba bercahaya wajah dia. Tak apa, kejap lagi saya minum. Jangan risau ni. Kau mula nak bincang. Kan dia baru bukit pula. Oh, alah belakang lah. Air kosong lah. Lupa dah poin. Tak, bila dia tiba-tiba bercahaya wajah dia. Kan? Dalam gelap tu. Sebab tengok handphone. Bukan sebab iman tu. Yang pasal sahab, tak. Lepas tu nak tidur kan? Cuba tengok. Orang perempuan dia memang payah kalau suami dia bising. Ada yang bunyi mengunyah. Mengunyah. Ada yang bunyi ngasah gigi. Wih, tajam gigi ni kan. Ada bunyi sombong kapal. Selalu tidur kat riverside dekat kan. Sampai pagi. Sampai pagi bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Tapi bunyi paling favorite bunyi apa? Bunyi vibrate handphone. Ya Datuk, tengok cara golak pun tahu. Yang lagi penat pada tu dia bunyi sikit ujung tu. Yang lagi penat dia cakap bahasa Rusia hujung tu. Tahap apa dia cakap pun tak tahu. Orang perempuan dia pernah satu tahap dia tak boleh tidur sebab kita berdengkur, dia boleh duduk tengok kita. Apalah kau tanggung ni bang. Macam tu. Dan pernah ketika dia tengok kita tu, kita tercokik tu climax sampai kat chorus. Apa? Otak kat hidung, hidup lagi tak? Hidup lagi. Kenapa? Ada satu makcik tu dia kata tak adalah masa lain yang paling makcik teringat kat pakcik kau time tidur lah. Dah tak terdengar bunyi lagi barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Jadi hargailah suami kita. Mulai hari ni kalau suami kita berdengkur, bagi galakkan. Teruskan bang. Macam tu kan. Jadi apa pun ingat saya sebut niat dan jihad. Dan sebagai penutup saya minta semua orang tolong dengar apa yang saya nak sebut ni. Ada dua perkara. Pertama, dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13 minta dibawa kepada perhatian Datuk yang dipertua dan semua orang ambil sama-sama. Surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13 ni Allah Ta'ala tanya, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apakah perniagaan itu? Membela agama Allah dengan dua perkara. Pertamanya harta benda dan keduanya diri sendiri. Diri sendiri tukar perangai, ubah kita, diri kita jadi baik. Harta benda banyakkanlah peruntukan kita untuk membantu orang ramai. Itu paling penting. So dengan dua perkara ni, dengan diri sendiri dan harta benda, niatkan Allah, maka ada empat keuntungan yang Tuhan janjikan kepada kita. Dalam Quran sebut. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, pertolongan daripada Allah. Dan yang keempatnya, Allah Ta'ala akan berikan kemenangan ataupun kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Itu janji Allah. Kita nak berjaya cepat, tu dia rahsia dalam Quran. Dan satu lagi pesanan, buka surah Asy-Syura ayat 20. Banyakkan pembangunan agama untuk staf kita dan juga untuk masyarakat sekeliling. Mana boleh buat kerja sama, program buat sama-sama. Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat,
nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun kita dapat, insya-Allah. Dan barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keberuntungan dunia itu, malahan tidak akan ada sedikit pun dalam hatinya perasaan bahagia. Jadi itu sebabnya kita bila buat program, kita bantu orang susah, semua staf senang hati sebab kita terlibat dalam usaha tu. Jadi rasa cukup setakat tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kepada Bahagia Datuk Mizan, terima kasih kepada tuan-tuan pengarah puan pengarah yang sudi melapangkan masa pada hari ini, dan insya-Allah di lain kesempatan kita bertemu lagi, ada macam-macam perancangan yang kita nak laksanakan. Sebenarnya sedikit pengumuman saya nak maklumkan, dekat belakang sana